Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata kerajaan JRS akan tumbang tidak lama lagi. Ada yang meramalkan kerajaan JRS akan berkecai tidak lama lagi. Semua ini timbul daripada perkataan-perkataan para anti JRS lah yang tidak menyokong JRS. Mereka mahu supaya JRS ini tumbang. Walau bagaimanapun ada juga naratif yang mengatakan bahwa JRS akan tumbang gara-gara mengambil mengambil parti daripada Malaya. Gelombang tolak parti Malaya baru-baru ini sangat kuat dalam pilihan raya negeri Sabah. Tidak dapat menafikannya, tiada yang boleh menafikan hal tersebut. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas seminggu kerajaan JRS ditubuhkan dengan dipanggil kerajaan perpaduan ini, nampaknya rakyat mula reda berkait perkara tersebut. Sudah mula nampak penerimaan rakyat terhadap JRS campur Malaya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa jangan terlalu selesa untuk JRS, kerana pada bila-bila masa saja boleh berlaku tumbang-menumbang, khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Di Sabah perkara itu sudah boleh anggap perkara biasa. Sebab di Sabah memang terkenal dengan isu lompat parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nasib baiklah kan? Nasib baiklah Sabah sudah ada anti lompat parti. Kalau tidak, bahaya sekali. Walaupun sekarang ini di media sosial tular beberapa spekulasi mengatakan 10 adun daripada GRS ataupun daripada Bebas ataupun daripada APKO ataupun dengan kata lain yang menyertai kerajaan perpaduan GRS disebut-sebut akan memberikan tekanan kepada kepimpinan HJJ sekiranya mereka tidak dilayan dengan lebih baik. Inilah keburukannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keburukannya apabila orang tersebut boleh senang-senang lompat parti. Ada yang mula berkira-kira tidak akan mengundi lagi calon bebas selepas ini. Mereka kata rupa-rupanya calon bebas ini hanya boleh menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Sebab mereka bebas lompat-lompat mana yang mereka suka. Kalau tidak dilayan, mereka akan senang-senang lompat parti. Itu antara keburukan parti bebas, kata mereka. Walaupun parti bebas ini boleh bergerak sendiri, boleh diberikan bajet, kerana mereka penentu. Apakan pula 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri Bebas ini? Ini adalah jumlah yang cukup besar. Jadi adakah dengan ini, benarkah 10 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang sebelum ini menyokong kepimpinan HJJ bakal meninggalkan JRS? 10 itu bukan banyak. Campur 5 orang bebas, campur lagi APKO, campur lagi dengan STA, sudah cukup 10 orang. Tidak perlu melibatkan JRS, tidak perlu melibatkan Barisan Nasional pun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah ini akan benar-benar berlaku? Betulkah 10 adun akan mengkhianati kepimpinan JRS? Saya sebagai rakyat Sabah sebenarnya saya berdoa supaya semuanya itu tidak berlaku. Tetapi apakan daya? Rakyat Malaysia, rakyat Sabah, kita hanya dapat mengundi yang mencaturkan. Perkara tersebut adalah ahli-ahli politik yang ada di atas sana, yang seringkali suka bermain politik dan tidak habis-habis tumbang-menumbang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapakah 10 ahli Dewan Undangan Negeri yang khianat ini? Menurut sumber yang tular di mana-mana mengatakan bahawa ianya bukan dari JRS, tetapi mungkin daripada kalangan Barisan Nasional, APKO, STA ataupun calon bebas. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apakah Anda percaya dengan spekulasi tersebut? Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Azam Baki letak jawatan selepas dikecam habis-habisan oleh Rafizi. Itu pertanyaan netizen selepas Azam Baki membuat pengakuan paling mengejutkan Mahathir. Azam Baki kata, Rafizi tak suka saya. Azam beri bayangan tamat khidmat tahun depan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak belakangan ini, Rafizi menjadi hero. Hero tuntut Azam Baki letak jawatan. Tak apalah, kalau ini benar-benar berlaku, satu saja persoalan kita nak tanya kepada Rafizi. Siapa menteri ataupun siapa ketua SPRM yang boleh dicadangkan oleh Rafizi? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Rafizi tak suka Azam Baki, walaupun Anwar Ibrahim telah memberitahu beliau melantik Azam Baki semula kerana keberanian Azam Baki langgar semua orang, langgar semua penjenayah tanpa peduli siapapun, Rafizi pula tak suka. Jadi sekarang ini nak tanyalah kepada Rafizi siapa cadangan beliau yang boleh menggantikan Azam Baki. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memberi bayangan bahawa tempo perkhidmatannya akan tamat tahun depan. Azam berkata kontraknya yang telah dilanjutkan 3 kali sebelum ini telah mendapat kritikan daripada sesetengah pihak. InsyaAllah mungkin tahun depan saya akan tamat perkhidmatan, kata beliau. Sudah 3 kali sambung, orang pun dah tak suka saya, tak suka dengan saya. Rafizi tak suka dengan saya. Dia kata jangan sambung kontrak Azam Baki dan sebagainya. Katanya ketika berucap di Majlis SPRM UiTM 2025, Hari Integriti dan Kepimpinan di Universiti Teknologi Mara Kampus Puncak Alam hari ini. Azam turut menekankan bahawa penggantinya mesti komited dalam menegakkan integriti, takbir urus yang baik dan memberi rasuah tanpa rasa takut atau pilih kasih. Azam sebelum ini menerima lanjutan kontrak ketiganya tahun lepas, dengan tempo perkhidmatannya akan tamat pada 12 Mei tahun depan. Pada 3 Disember, Rafizi memberi amaran bahawa sebarang langkah untuk melanjutkan kontrak Azam Baki buat kali keempat akan menghakis sisa kredibiliti Pakatan Harapan dalam komitmennya untuk membasmi rasuah. Bekas Menteri Ekonomi itu berkata, dengan Azam yang terlibat dalam kontroversi, sudah tiba masanya untuk kerajaan melepaskannya. Dengan pelbagai kontroversi membabitkan nama beliau, sudah sampai masanya kontrak itu tidak disambung lagi, katanya. Ditanya apakah langkah segera PH selepas kekalahan di Sabah, Rafizi menyatakan jawapannya mudah dan jelas. Mulakan dengan membina kembali kredibiliti melawan rasuah. Mulakan dengan melantik Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru, katanya tegas. Tahun lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikecam oleh pelbagai pihak kerana memberi Azam lanjutan ketiga untuk kontraknya. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri mempertahankan keputusannya dan menegaskan bahawa Azam telah menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menangani rasuah peringkat tinggi.
Anwar menekankan bahwa ini adalah kali pertama dalam pengalamannya SPRM mengambil tindakan tegas terhadap individu berkuasa yang mempunyai berbilion aset termasuk ahli perniagaan berpengaruh, kata Anwar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah Rafizi akan menggantikan Azam Baki? Ramai yang mencadangkan, ramai juga yang mentrol supaya Rafizi lah yang menggantikan Azam Baki sebab dia yang paling terror. Dia paling terror cakap, dia paling terror hantam Anwar Ibrahim, dia paling terror dalam formula. Jadi apa kata Rafizi saja yang jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru menggantikan Azam Baki. Manalah tahu apa yang selalu dia cakap, apa yang selalu dia kecam, dia mampu lakukan. Atau jangan-jangan Rafizi hanya pandai cakap tapi tidak pandai buat juga. Apa pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.